cekap dan pantas. Unit pengesan K9 antara mekanisme penggerak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kepelbagaian ragam. Latihan sosial ini menghidupkan kepintaran dan naluri mereka. Dalam santai, pemegang dapat mengenal perbezaan tingkah laku, karakter serta tabiat sesuai baka masing-masing. Baka sangat memainkan peranan penting. Kami menggunakan pelbagai baka. Antaranya adalah Labrador, English Mingus Spaniel, Border Collie, Malinois dan juga English Pointer. Anjing pengesan saya bernama Lady. Seekor anjing betina berbakal Labrador Retriever. Berusia 7 tahun, Lady antara dua anjing pengesan betina yang ditempatkan di sini. Setiap kali kita selesai buat latihan ataupun operasi, kita akan bagi dia reward lah untuk bagi motivate dia balik. Sebab dia dah buat kerja. Bagi kita bekerja, tapi bagi dia bermain. Kalau boleh kita main sampai anjing itu puas. Kalau kita tak main sampai puas, takut dia punya motivasi dia akan turun. One dog, one handler. Jadi konsep tu kita terapkan di dalam jabatan kita supaya anjing tu ada penjaga khas. Sepanjang anjing tu digunakan di dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ni, dia orang akan dipertanggungjawabkan untuk menjaga anjing dari segi grooming, dari segi kesihatan dia. Jadi agak berat tanggungjawab yang mereka galas lah sebagai seorang dog handler. Merupakan anjing pertama buat pemegang, Leroy Kirah anak dunging. Hari ini, Lady dimanja dengan layanan spa. Lazimnya, ia dilakukan selepas operasi. Saya masuk unit K9 bermula daripada 2016, bermula sebagai pembantu pemegang. 2018 baru saya menjadi seorang pemegang anjing pengesan dan bertugas dalam disiplin mencari mayat, iaitu kadiver. Masih jinak seperti haiwan peliharaan. Tetapi Lady adalah anjing terlatih yang pakar mengesan bau mayat sama ada di darat atau di air. Lady ni anjing betina, jadi dia punya personality dia bila bekerja dia jenis sentimental, dia jenis santai dan detail. Dia tak macam setengah anjing jantan, dia jenis aktif. Dia akan berlari sana berlari sini. Macam Lady dia tak, dia akan pergi kiri kanan dia dalam keadaan slow lah. Jadi untuk kontrol dia lagi senang. Cuma yang akan berbalik kepada handler, bila kita bekerja dengan anjing yang slow gini, kita kena bekerja bergerak lebih. That's my girl. Come on. Contoh dia macam 70-30. Anjing bekerja 30, kita bergerak lebih kepada 70. Sebab dia slow. Jadi sebab kita nak cepat buat pencarian. Good boy. Grouse antara 6 anjing pengesan daripada disiplin Search and Rescue Cadaver yang bertugas semasa tragedi Batang Kali pada 16 Disember 2022. Berusia 7 tahun, Grouse juga anjing pertama yang menemui mangsa. Thank you, Gross. Good boy. Good boy. Good boy, buddy. Good boy, Gross. Good boy. Cabaran kita dari segi menjaga anjing-anjing. Anjing-anjing adalah aset hidup. Jadi aset hidup ni
dia tak boleh dijangka selama mana dia boleh digunakan sehingga 10 tahun ataupun dia lagi awal dah telah mati, kita tak boleh halang benda ni lah sebab dia bukan ketentuan kita kan. Jadi anjing ni ada penyakit-penyakit yang akan menyerang mereka dari setiap peringkat umur. Buat masa ini, hanya 22 anjing K9 yang bertugas, manakala kekuatan sebenar unit adalah 28 ekor. Saya memegang anjing bernama Black. Baka Black ni adalah English Springer Spaniel dan umur dia sekarang 7 tahun. Dia ni ada 2 kebolehan, mencari dan menyelamat mangsa di sungai maupun di darat. Merupakan pesona popular di media sosial, nama Blake antara wira K9 yang diangkat netizen. Karakter Black yang saya amatilah ataupun kawan-kawan dan pegawai kita sendiri di unit K9, dia memang behave punya anjing, berkelakuan secara baik dan dengan patuh arahan. Tidak kira saya juga atau kawan-kawan pun bagi arahan dia still mau dengar juga. Dia baguslah si Black. Selesai komitmen tugasan, hari ini Blake dibawa ke hospital veterina untuk menerima pemeriksaan kesihatan. Black dikenali sewaktu operasi dekat Gunung Suku, dekat di Perak waktu itu. Mangsa ada yang tertimbus terkena dengan kepala air, ada 2 orang. Black berjaya mengasan cebisan daging. Itu Black waktu itu kita daki air terjun sebanyak 7 tingkat kalau tidak silap saya di Gunung Suku. Ya, Black hanya Black dengan saya yang berjaya naik ke atas mengikut dengan tim-tim SAR yang lain seperti PGA, Jepang waktu itu ada sana lah. Hari berikutnya Black saya bagi dia rest dan guna anjing yang satu lagi yang bernama Denti, dan di situlah bermulanya Black dengan Denti ini dikenali oleh netizen. Berasal dari United Kingdom, Blake tiba di Malaysia pada tahun 2018. Ia adalah tahun sama pemegangnya, Salbuddin Saleh, ditugaskan ke unit ini. Keakraban mereka tercipta sejak pertama kali ditugaskan bersama. Untuk pemeriksaan kesihatan anjing K9, selalunya kita akan buat secara berkala. Sekurang-kurangnya sekali setahun lah. Jika ada sebarang abnormaliti kepada anjing, kita akan nasihat untuk pergi mendapatkan rawatan. Hari ini bawa siapa? Bawa Black. Black. Cek suhu. Okay. Good boy Black. Yes, my boy. Good boy Black. Hari ini datang untuk apa? Cek kesihatan dia Black macam sakit lah dia kurang sihat. Makan okey lah tapi dia punya nampak dia macam kemurungan lah. Ada muntah-muntah ke? Tak, tapi masa operasi dia nampak macam lala lah. Penat lah. Dia berat okey, kencing okey. Didapati anjing Black mengalami sedikit kepenatan lah selepas balik daripada operasi. Jadi anjing tersebut selalunya kita akan bagi suplemen lah, contohnya seperti suntikan vitamin untuk boost balik dia punya energi. Boleh bagi Black berdiri tak? Boleh. Payah ni kalau dia berdiri doktor. Step up. Good boy. Okay, That's okay, easy. okay. Easy boy. Easy. Okey, sekarang saya cek perut dia lah. Ya. Cuma dia penat sajalah. Masa operasi dia nampak cepat penat lah. Black ni mempunyai personality yang agak tenang. Memang sentiasa beri kerjasama lah semasa pemeriksaan. Dan apabila dia masuk ke dalam bilik pemeriksaan, memang selalunya kita akan nampak ekor dia bergoyang-goyang lah, kecuali kalau dia mengalami masalah kesihatan yang agak serius lah. Okey, sikit. Okey. Okey, itu sajalah. Itu ya doktor. Nanti kita akan bagi ubat dekat depan lah. Ubat tu makan untuk 1 minggu. Macam Black ni bukan dia di bilik rawatan tadi.
Dia pemalu satu. Dekat masa kita terima pingat badge untuk anjing itu pun, dia sendiri, dia memang pemalu Black Dog. Bila di kawasan yang umum, dia memang pemalu. Nah, tapi bila bekerja, dia baguslah Black. Lebih 6 bulan berlalu, namun tragedi tanah runtuh Batang Kali masih menjadi igawan ngeri. Siapa sangka di sebalik kedamaian alam, kawasan eko pelancongan di Hulu Selangor ini terkubur. Sekaligus mencatat insiden terburuk negara melibatkan 31 maut selepas Highland Towers pada Disember 1993. Selamat pagi, pengurusan Kenan apa yang Suwanto. Oke, Cek. Tanah runtuh di mana tuh, Cek? Pada Organic Farm Batang Kali, Selangor. Masa kejadian? Tarik kejadian, Cek. Mangsa berapa ramai, Cek? 100 orang. Oke, Cek. Nanti kita akan sediakan unit Kenan lah untuk ke operasi. Makasih, Cek. Perhatian. Bantuan mencari dan menyelamat mangsa tanah runtuh di alamat Fado Organic Farm Batang Kali, Selangor. Mohon anggota bersiap sedia. Okey, apabila kita terima panggilan dari Pusat Operasi Gerakan, saya sebagai pegawai operasi pada hari itu, saya arahkan anggota-anggota saya membuat persiapan awal untuk mengeluarkan anjing pengesan dan naikkan dalam kenderaan untuk bergerak ke tempat operasi. Hari itu kita membawa 2 ekor anjing di mana namanya anjing Lady dan Gross. Pergerakan kita meliputi dengan seorang pegawai operasi, 2 anggota pemegang anjing dan seorang pembantu pemegang serta sebuah kenderaan pancuran 4 roda. Kita gerak pada jam lebih kurang pukul 4.30 pagi dan anggaran dalam jangkaan masa kita sampai lebih kurang 1 jam lebih, iaitu pada 5.50 pagi kita sampai di tempat kejadian. Apabila sampai di tempat ini memang cuacanya memang sejuk lah. Sebab awal pagi dia berdekatan dengan Genting Islands, memang cuacanya sejuk. Keadaan sana pun selepas hujan memang lembap lah, tanah semua lembap. Pada masa itu ingatkan tanah runtuh ni memang kecil. Apabila kita dah sampai tempat lokasi, apabila dimaklumkan oleh Pusat Gerakan Operasi, baru kita tahu memang besar lah kejadian tu. Jangkaan jarak jauh daripada Pusat Gerakan Operasi ke tempat lokasi itu lebih kurang 500 meter. Kita terpaksa berjalan kaki. Pada masa itu memang laluan semua terbatas.
Pemegang bagi saya merupakan aset manusia yang sangat penting dalam Jabatan Bomba Dalam Malaysia. Bila pergi satu kawasan operasi, pemegang akan baca keseluruhan kawasan tersebut dari segi risiko, penerimaan maklumat, bagaimana kita nak buat perancangan pengesanan. So ini semua datang dari pemegang. Pemegang yang akan merancang. Apabila anjing pengesanan telah melakukan satu perkara yang betul, mengikut pada arahan pemegang, anjing itu patut dipuji sebagai good boy ataupun good girl untuk menaikkan semangat anjing itu untuk terus bekerja atau terus melakukan kerja-kerja pengesanan. Lady, Grouse, Blake, Pop, Frankie dan Denti adalah 6 daripada 11 anjing pengesan K9 yang terlibat dalam operasi Search and Rescue ini. Selebihnya adalah milik PDRM dan ATM. Sistem penggiliran dilakukan setiap 12 jam dan anjing-anjing yang bertugas direhatkan setiap 30 minit. Ini bagi menjamin pengesanan yang lebih efektif. Memang tak boleh nak cakap apa, memang semua dah tinggal macam dah jarak padang terkukur dah. Memang dia lapang habis sebab dia semua dah kena dengan tanah merah, keadaan cuaca yang tak menentu. Sekejap lembap, sekejap dia jadi panas. Jadi kita dibagi kepada beberapa sektor, A, B dengan C. Tapi masa hari ke-7 tu kita lebih fokus kepada sektor C dengan sektor A. Dekat C ada satu family yang belum dijumpai lagi. Dan dekat set A ada lagi seorang budak yang belum dijumpai. Dua runtuhan cerun berlaku semasa 20 minit hingga 30 minit. Insiden tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm. 12 lagi mangsa masih hilang dan dipercayai tertimbus. Masuk hari keempat operasi SAR. Pencarian melalui manpower yang kita akan digging. Yang kedua melalui K9. Yang ketiganya melalui bantuan excavator lah. Tumpuan yang terhala kepada anjing K9 turut memberi tekanan tanggungjawab yang digalas oleh para pemegang. Biarpun anjing memiliki deria bau tajam sehingga 10,000 ke 100,000 kali ganda berbanding manusia, cabarannya terletak pada struktur tanah. Kesuntukan masa semakin hari, jadi kemungkinan akan menyebabkan body ataupun mayat akan berubah. Anjing peliharaan dengan anjing penyelamat adalah jauh beza dia. Anjing-anjing Search and Rescue membantu mengecilkan kawasan pencarian dan memendekkan jangka masa operasi. Pada hari ke-7 tu, saya punya anjing dia ada buat interest lah, macam kita sebut, kita berminat berdekatan dengan kawasan yang satu family tu, hari ke-7. Bila contoh dia berminat kawasan situ, kita akan maklum dengan pegawai-pegawai operasi untuk darang buat korek bagi timbunan tanah tu dia jadi kurang, dan baru kita akan buat lagi pencarian sekali lagi untuk buat confirmation. Dia selalu macam tu, kita korek, hantar anjing sampai dapat body. Saya punya anjing lady, dia akan indication dia menyala dan korek. Good girl. Good. Para pemegang dan adiwira comel mereka kembali daripada kawasan Ground Zero dalam keadaan berlumpur. Biarpun anjing K9 mampu menjejak bau mangsa di kedalaman 10 ke 15 kaki, terdapat keadaan muka bumi yang sukar mereka tawan. Jadi kawasan tu dia lereng bukit. Dia lereng, jadi untuk anjing naik ke kawasan tu memang agak struggle lah dia. Sebab dia kawasan tu bawah tu becak, lepas tu nak naik bukit, jadi dia tak ada tempat yang untuk dia berpijak. Jadi dalam masa dalam korek tu, body tu dia dalam kemah dan dalam sleeping bag. Tiada kelegaan yang lebih berharga buat pasukan penyelamat selain kejayaan mengembalikan jasad mangsa-mangsa terkorban kepada pihak keluarga. Selepas 9 hari, Search and Rescue Batangkali menemui titik nokta. Mempunyai stamina tinggi, bersaiz sederhana dan licik dalam membuat kerja-kerja pengesanan,
4 ekor baka English Springer Spaniel dan 2 ekor baka Labrador Retriever ini bangga menerima pujian. Mereka setia berdepan cabaran dan menerima risiko atas arahan. Justru ganjaran dan pengiktirafan di atas jasa-jasanya perlu dipenuhi dengan kasih sayang serta kemesraan tanpa batasan. Selamat pagi tuan-tuan. Unit Pengesan K9 ditubuhkan pada 26 April 2002 dengan kekuatan 12 ekor anjing. Di awal penubuhan, unit ini hanya mempunyai 2 disiplin, iaitu Urban Disaster dan Fire Investigation. Untuk pasukan EMRS, pasukan unit EMRS Mohan, anak lelaki Mahalingam, antara perintisnya. Sama kita sehingga habis ujian kita. Okey, pada hari ini 12 hari bulan April kami mengadakan ujian kompetensi SAR Kadiwa DIA. Ujian ini kita akan lakukan setahun sekali untuk menilai kecekapan dan kebolehan pemegang sama anjing. Anjing-anjing yang terlibat hari ini adalah 3 ekor anjing, iaitu anjing bernama Denti, anjing Frankie dan juga anjing Lady. Sehari sebelumnya, ujian turut melibatkan para pemegang dan anjing-anjing sama. Simulasi hari ini, kita buat simulasi collapse structure, iaitu runtuhan bangunan. Kalau berlaku sesuatu insiden runtuhan bangunan, so kita akan utamakan pada yang orang yang masih hidup. So untuk yang dead body ni, selepas tu baru kita akan gerak untuk mencari dan menyelamat dead body ni. Search and recovery lah, so kita panggil dia. Ni kita gunakan sawdust. Sawdust ini adalah satu bahan, bau dia seakan-akan dengan mayat. Perletakan sawdust dilakukan sejam lebih awal sebelum ketibaan pasukan yang perlu menjalani ujian. Melalui ujian ini, ia dapat melatih rasa percaya pemegang pada aset sekaligus mengeratkan lagi ikatan yang dibina. Ujian kompetensi ini diadakan selama 3 hari melibatkan 2 lokasi dan 3 pasukan berbeza. Out. Come. Good job. Come. Come. Kadang-kadang kita nampak anjing bila dia jumpa terlalu excited ya, terlalu dia minat, dia akan melompat ke dalam air. Sebab bagi dia rewardnya dah ada dekat sana. So dia akan di air. Dan ada anjing dia akan agresif di atas bot. Macam contoh anjing Denti memang hyper. Anjing hyper, sebelum cari pun dia dah lompat dalam air. Maksudnya anjing tu sangat berminat, ball drive-nya tinggi. Kita akan membuat ujian kompetensi SAR DIA untuk pasukan kedua pula. Anjingnya bernama Frankie dan pemegangnya bernama PBK 1 Cik Tiba Geren. Pemakaian PDF anjing. Peletakan sodos kita akan pastikan keadaan air di sana. Contohnya hari ini kita lebih kepada air statik, maksudnya tasik. Arus, current di bawahnya kuat dan radius, maksudnya kawasan yang akan dihidu oleh anjing dalam lingkungan 5 meter radius. Pasal tu hari ini kita tengok rata-rata anjing dari jarak 5 meter radius dah mula dah tunjuk tindak balas positif. Maksudnya mereka dah sampai, anjing tu dah sampai ke tempat penemuan.
Dan ketiga-tiga anjing ini boleh dikatakan bagus, cukup bagus, dan dalam operasi pun sebelum ini pun dah berjaya, dan ujian ini pun saya boleh katakan mereka lulus dengan baik, cemerlang. Pasukan persediaan turut memastikan struktur runtuhan berada pada tahap selamat sebelum pemegang dan anjing dibenarkan masuk. Okey, yang penggunaan harness ini adalah untuk kita mulakan kerja. So, semasa kita nak pasang anjing tu, anjing nampak aja yang harness dekat tangan kita nak pasang tu, memang dia akan excited. Dia akan lompat, dia akan betul-betul dia akan siap sedialah untuk buat kerja semata-mata untuk mendapatkan ganjaran yang reward dia tu. Bagi dia free dulu cari tempat lain. Bila dia tengok dia balik, dia tahu mana yang pergi nak tadi. Saya panggil, baru saya bagi suruh dia buat confirm situ. Okey. Tapi saya suruh dia confirm mata. Mengesan yang mangsa yang kita tak nampak, kita tak dapat nampak dengan mata kasar. Oleh itu kita gunakan anjing untuk mengesan menggunakan hidung dia. So yang angin yang masuk keluar ni akan main ni peranan yang penting dekat collapse fracture. Sebab kedudukan mangsa tu dekat bawah, kadang yang angin yang masuk ni akan bawa keluar yang bau ni. Tak semestinya kalau kita locate dekat kawasan sini mangsa dia mungkin dekat kiri atau kanan. Ujian ni tadi, Denti dia cepat jumpa, cuma dia ada struggle sikit lah, mungkin sebab kawasan terbuka kan, mungkin bau tu pergi tempat lain ataupun macam mana. Cuma kita kena bantu dia sikit lah. Bantu tu macam contoh satu tempat tu dia tengah dia nak pergi tapi bau tu ada tak ada. Jadi kita kena bantu dia untuk kita panggil pakai fingertip. Semua berjalan dengan lancar, walaupun keadaan cuaca yang panas sikit, tapi dia orang mampu menjalankan tugas dengan baik. Dan tiga-tiga ekor ni berjaya lah untuk spot yang kedudukan mangsa yang orang mangsa ni. So kita punya anjing betul spot yang kawasan-kawasan tu. Latihan seperti ini membuktikan unit pengesan K9 sentiasa berada dalam keadaan sedia gerak dan berjaya melaksana misi SAR ke Turki pada 7 Februari 2023. Misi ke Turki tu, dia punya cabaran dia sampai dekat sana adalah cuaca lah. Cuaca dia sangat sejuk sampai -7, -5 macam tu. Lepas tu sampai sana saya kena sesuaikan Denti dengan keadaan cuaca kat sana supaya dia senang untuk dia bekerja. Lepas tu saya pergi ke sana bersama dengan BBK2 Tiba dan seekor lagi anjing pengesan Frankie. Dia punya kawasan luas. Kawasan dia luas selain daripada cuaca lah. Sebenarnya saya pun takut juga pergi sana sebab dalam tempoh 2 minggu tu memang ada gagaran-gagaran susulan dia. Walaupun tak kuat, tapi bagi kita yang dekat Malaysia ni tak pernah rasa tu, memang larilah. Walaupun kita tak jumpa hidup, tapi kita jumpa jasad dia untuk family dia. Setakat ni yang dekat sana yang Denti jumpa dia, yang saya nampak lah, dia ada 4 orang jumpa mangsa. Itu pun yang meninggal lah. Gempa bumi yang meragut lebih 40,000 nyawa di Turki pada 6 Februari 2023 dicatatkan sebagai gempa bumi terburuk dalam sejarah Turki moden. Senang cerita untuk saya punya partner, Denti. Saya ucapkan terima kasih lah sebab dia banyak membantu saya dan juga banyak membantu rakyat Malaysia lah. Kecikapan dan pengorbanan anjing-anjing pengesan ini berjaya memberi nilai tambah pada unit K9 JBPM sekaligus menerima kelulusan untuk penambahan aset baru.
Markas Wira K9. 2017, saya dilantik sebagai pemegang anjing pengesan. Itu anjing pertama saya, iaitu Kelly. Kelly dia bakar Border Collie betina. Selepas tu saya dapat seekor lagi anjing, iaitu anjing pengesan Murphy sehingga sekarang. Saya sekarang ni handler untuk anjing bernama Jet. Tugasan kami adalah untuk mencari mangsa hidup. Anjing Jet dah hampir 13 tahun. Maknanya kita boleh buat pengiraan 1:7. Kalau kita setahun, dia dah 7 tahun. Sekarang ni umur anjing Jet saya dah 90 lebih. Tanggungjawab dan komitmen sebagai pemegang tidak hanya di medan operasi. Ia adalah komitmen kekal yang menjadi sebahagian daripada hidup mereka. Kita belajar dengan dia. Apa yang kita nak, apa yang dia nak. So komunikasi, sebab itu penting kita nak rapatkan dia dengan belayan. Naluri anjing mungkin akan sama dengan naluri kita. Cuma mood dia tak sama dari semasa ke semasa. Tiap-tiap hari kita kena bersama dengan anjing tersebut supaya dia memahami perasaan saya dan saya perlu memahami perasaan dia. Supaya dia mendengar arahan-arahan saya. So bonding tu amat penting. Yang paling bagus tu adalah bonding. Maknanya kita kena grooming dia, kita kena bersihkan dia, kita kena mandikan dia supaya dia memperingati kita. Biarpun ditatang bagai minyak yang penuh, ada kala keeratan yang terjalin dalam proses ini terlerai akibat kematian. Saya memegang anjing Jackie selama 7 tahun dan memegang anjing siasatan kedua bernama Rory 13 tahun. Jackie anjing baka Labrador, dia mengalami heat stroke semasa bekerja. Manakala Rory pula baka English Springer Spaniel dan baru mati tahun ni, awal tahun. Perasaan tu memang sedih lah bila kita kehilangan dia. Lagi-lagi kita hilang dia dalam masa yang kita tak jangka. Actually Rory ni dia seekor anjing yang hyperaktif, sihat dan tak pernah pun sakit. One day tu dia macam drop, dia demam and then bawa pergi vet, ambil sampel and then bagi ubat, just macam it's a symptom, it's a viral fever. Tapi bila bawa balik ke unit, seminggu tu dia demam, macam sakit tu tak cure. Doktor buat surat and then refer pergi ke vet dekat UPM, Universiti Putra Malaysia. Dekat situlah doktor mengesahkan dia ada kanser. Mereka antara duo yang mengendalikan kes kebakaran di Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Kuala Lumpur pada 2017 dan puncanya ditemui oleh Rory. I'm sorry. Untuk Rory dengan Jackie, terima kasih di atas di sepanjang perkhidmatan kalian berdua. And then saya betul-betul menghargai. And then without you guys, I won't be here. And then thank you for your service. And then you will be missed and never forgotten. Thank you.
FI BB 17832. Malam ini, Hasan membawa rakan sekerjanya, Sam, yang berkebolehan mengesan punca kebakaran sukar tahu. Kita bukan bekerja dengan teknologi ataupun peralatan. Kita bekerja dengan aset hidup ataupun haiwan. Di mana pemegang-pemegang haruslah diberi pujian ataupun kredit. Sebab bukan mudah untuk melatih satu aset hidup untuk melakukan kerja-kerja mengesan. Di mana skill ni boleh katakan skill luar biasa. Dan setiap kali kejayaan anjing itu, kredit goes to the pemegang. Tanpa pemegang, anjing tidak akan berjaya dalam satu operasi. Ini sebab apa? Yang melatih, yang menjaga anjing itu adalah pemegang itu sendiri. Ditugaskan mengesan bukti berhubung unsur-unsur khianat. Berkeselamatan adalah aspek penting untuk persediaan latihan. So apabila satu persatu latihan ini kita dah dedarkan pada anjing oleh pemegang, so apabila sampai di satu situasi yang sebenar, apabila anjing itu berjaya mengesan subjek itu ataupun bau itu, adalah satu kepuasan besar untuk bagi kita. Okay, selamat malam Encik Hasan dengan Encik Alan. Kita malam ni kita buat latihan untuk siasatan lah. Untuk anjing siasatan kita latihan kita vehicle search. Okay, vehicle search. Di mana minta tuan-tuan nanti kita fokus 2 biji kereta ni lah. 2 biji kereta ni iaitu yang berada di sebelah kiri saya ni dan juga di sebelah kanan saya ni. Minta tuan-tuan cari di bahagian luar di sekeliling kereta. Okay. Saya minta tuan-tuan perhatikan dari segi safety dan juga kaedah-kaedah latihan kita lah. Boleh prepare anjing dan boleh mulakan latihan kita. Okay. Sit. Stay. Sam, come. Come away. Come away. Sebenarnya saya banyak harapan jugalah kepada unit ini kerana unit ini telah ditubuhkan sehingga sekarang dari tahun 2002 banyak juga dia punya pengembangan, banyak juga dia punya pembangunan yang telah dilakukan. Cumanya pada masa sekarang ni kita memerlukan unit ini diperkembangkan lagi lah. Jabatan kita sendiri telah telah memberi anugerah kepada anjing-anjing pengesan yang telah menaburkan jaksa bakti diorang kepada mana-mana operasi lah. Jadi kita sekarang ni untuk peringkat pertama ni, peringkat awal ni kita mengiktiraf anjing kita mengikut operasi-operasi yang dia hadir. Sit. Stay. Stay. Saya amat bangga dan amat berterima kasih banyak-banyak pada anjing-anjing kita sebab mereka bekerja tanpa penat lelat di tempat operasi dan mereka cuba sedia upaya untuk mengesan sesuatu untuk kejayaan, di mana kejayaan itu mengharungi nama jabatan juga unit K9 itu sendiri. Jadi anjing ini kita fikirkan K9 ini sebagai kawan rapat dan juga boleh dikatakan salah seorang daripada ahli keluarga kita sendiri. Terima kasih bagi saya kesempatan untuk mengucap kata-kata yang terbaik untuk si Black. Saya sentiasa untuk memberi dia ucapan lah sebenarnya. Terima kasih kepada si Black kerana memberi kita punya unit K9 khususnya Jabatan Bomba Malaysia ini dikenali oleh netizen di luar sana. Bagi saya cukup berbanggalah dengan si Black dan saya sendiri sebagai handler dia dan pemegang dia untuk menggembira kerjaan si Black di Batangkali dengan kawan-kawan dia.
Perjalanan seseorang pemegang dalam mengendali anjing K9 adalah pengalaman pahit manis bersama. Kegigihan anjing dan keazaman pemegangnya berjaya melahirkan wira-wira K9 yang berharga. Harapan besar unit ini adalah untuk melebarkan sayap mereka ke beberapa negeri lain agar bantuan operasi mampu disalurkan dengan segera. Operasi Good Boy melabuhkan tirai.